Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Brunei Darussalam CHSK Badminton Cup 2021. Kejohanan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Chung Hua Kiudang Tutong. Paduka anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori bergu remaja lelaki bawah 14 tahun. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Kolonel Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dayang Mariam binti Ulat Pemangku Pengarah Belia dan Sukan dan Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Muhammad yang di-Pertua Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim yang beraksi bersama Desen Chong Mintin menang straight set 21-2, 21-7 ke atas Raymond Pong Zen Hao dan Alvin Yong Zi Hao dari pasukan Easy Way. Kejohanan buat julung kali diadakan ini disertai oleh 200 pemain mewakili 8 buah pasukan dengan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Perlawanan separuh akhir akan diadakan pada 26 Mac depan. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-7 kemarin meluluskan peruntukan Kementerian Tenaga berjumlah RM109,344,610 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Tenaga antara lain mengongsikan sektor tenaga terus menjadi sektor penting yang menyumbang kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK dan ekspor negara. Menurut Menteri Tenaga, di sebalik penularan COVID-19 yang menyebabkan ketidaktentuan pasaran minyak global dan memberikan kesan kepada kesejahteraan ekonomi negara, namun beberapa pencapaian masih dapat dicapai pada tahun lalu. Alhamdulillah, permulaan pembekalan produk dari loji penapisan di Pulau Muara Besar bagi pasaran domestik melambangkan sara diri, yakni self-sufficiency negara dalam menjaminkan bekalan produk petroleum kepada rakyatnya sendiri. Selain daripada bekalan tenaga yang terjamin kepada rakyat negara Brunei Darussalam, projek tersebut telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 667 anak tempatan dan pengeksportan produk-produk dari loji tersebut pada setakat ini telah mencapai jumlah yang melebihi 3 bilion US dollar. Pada tahun 2020, aktiviti huluan minyak dan gas juga telah diteruskan walaupun menghadapi pelbagai cabaran yang disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 di mana beberapa projek pengerudian terpaksa ditangguhkan. Mengoptimalkan nilai tempatan terus menjadi keutamaan kementerian di dalam pembangunan sektor-sektor tenaga di negara Brunei Darussalam pada tahun 2020.
dengan visi tenaga yang mampan dan berpelbagai bagi pertumbuhan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Kementerian Tenaga bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi kebangsaan serta pihak swasta ke arah merealisasikan visi tersebut. Menteri Tenaga menjelaskan visi itu sejajar dengan perancangan-perancangan strategik kebangsaan, termasuk Brunei Darussalam Economic Blueprint, Digital Economy Master Plan dan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim dan menjurus kepada Wawasan Brunei 2035. Pada tahun ini, Kementerian Tenaga akan memberikan tumpuan penuh ke arah menggerakkan objektif-objektif strategiknya untuk memajukan sektor tenaga di negara Brunei Darussalam secara menyeluruh, terutama sekali sektor huluan dan hiliran minyak dan gas, kuasa elektrik, tenaga diperbaharui dan teknologi tenaga hijau. Pemulihan ekonomi global dijangka akan menaikkan lagi permintaan sumber tenaga gas asli di beberapa rantau termasuk Asia Tenggara dan negara-negara Eropah. Pada tahun 2021-2022, Kementerian Tenaga akan mengukuhkan lagi pengeluaran produk ekspor utama negara, iaitu gas cecair asli atau liquefied natural gas, bagi memenuhi permintaan-permintaan serantau tersebut. Kementerian Tenaga juga memberi keutamaan untuk memajukan lagi sektor hiliran tenaga dengan memastikan pertumbuhan industri-industri yang menambah nilai ke atas sumber minyak dan gas negara. Logi Brunei Fertilizer Industries akan mula beroperasi pada suku ketiga tahun ini. Bagaimanapun, Menteri Tenaga menjelaskan tahun 2021-2022 juga merupakan tahun yang kritikal untuk mengembangkan lagi projek loji penapisan minyak dan petrokimia Heng Yi di Pulau Muara Besar yang memberikan kesan positif kepada ekonomi dan mempunyai peranan yang penting dalam memastikan kedayatahanan ekonomi dan masa depan negara. Oleh itu, Kementerian akan meneruskan usahanya untuk memastikan pembangunan fasa kedua loji tersebut akan boleh bermula pada tahun depan. Antara cabaran-cabaran yang harus ditangani bersama adalah termasuk memaksimalkan lagi peratus anak tempatan dalam tenaga pekerja dan penggunaan syarikat-syarikat tempatan bagi pembangunan projek tersebut, memastikan operasi yang selamat bagi menjaga keharmonian persekitaran perkampungan yang berdekatan dengan Pulau Muara Besar dan mengurangkan lagi impak industri tersebut kepada perubahan iklim. InsyaAllah, Kementerian Tenaga adalah komited untuk mengatasi isu-isu tersebut melalui pendekatan whole of nation approach ke arah pencapaian matlamat ekonomi yang pelbagai dan dinamik di bawah Wawasan Brunei 2035. Menyentuh mengenai sektor huluan, Menteri Tenaga menghuraikan kementeriannya bekerjasama rapat dengan para pengendali utama agar projek tergendala disebabkan penularan wabak COVID-19 akan dimajukan tahun 2021-2022. Projek termasuk aktiviti penggerudian beberapa telaga yang akan menjamin lagi isi padu minyak dan gas yang diperlukan untuk kesejahteraan berterusan ekonomi negara. Setelah melaksanakan kerja-kerja penerokaan dan perkembangan selama lebih daripada 90 tahun, negara Brunei Darussalam menghadapi cabaran yang memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi dalam pencarian isi padu minyak dan gas ataupun oil and gas volume yang baru. Kementerian Tenaga akan memastikan sektor huluan negara Brunei Darussalam adalah bersedia untuk meningkatkan penerokaan dan juga seterusnya pembangunan padang minyak dan gas yang sebelum ini belum diceburi, iaitu kawasan perairan dalam ataupun deep water.
Kementerian Tenaga berusaha memastikan para usahawan belia di bawah program iUsahawan mendapat bimbingan dan mentorship daripada syarikat-syarikat pengendali utama dan jabatan yang terbabit menerusi beberapa platform. Menteri Tenaga memberikan penjelasan lanjut mengenai isu iUsahawan sebagai menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Kementerian Tenaga sudah dan akan terus berbincang dengan pengendali utama mengenai skop kerja di dalam kontrak-kontrak yang telah dianugerahkan. Ini termasuklah memastikan adanya skop kerja yang berterusan untuk dan berdaya tahan untuk usahawan di dalam program ini. Pemantauan berterusan mengenai aktiviti kontrak akan sentiasa dilaksanakan dengan mengadakan perjumpaan bersama usahawan dan juga pengendali utama dan jabatan berkenaan. Program bagi pembangunan nilai tempatan dan Bruneianisation di sektor tenaga bertujuan bagi mendukung objektif salah satu strategi Kementerian Tenaga, iaitu pembangunan sumber manusia tempatan yang berkemahiran tinggi di sektor tenaga. Menteri Tenaga mengongsikan perkara tersebut bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maon mengenai sumber tenaga manusia tempatan yang berkemahiran tinggi di sektor tenaga. Pembangunan nilai tempatan sektor tenaga ataupun energy in country value memastikan sektor tenaga akan menghasilkan spin-off yang memberi kesan kepada pertumbuhan sosio-ekonomi negara Brunei Darussalam dengan memastikan perniagaan dan pekerjaan tempatan dapat akses peluang yang dihasilkan dari sektor tenaga. Perkara ini akan dilaksanakan melalui 3 inisiatif utama, iaitu penguatkuasaan arahan-arahan pembangunan perniagaan tempatan, Local Business Development Directive, meningkatkan kapasiti perniagaan tempatan dan memperkembangluaskan spin-off. Mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asyari mengenai penjimatan untuk menggunakan tenaga suria LED bagi kemudahan infrastruktur awam seperti lampu jalan raya, ini respon Menteri Tenaga. Pihak kerajaan sedang melaksanakan projek solar powered LED bagi lampu jalan sebagai projek rintis dan bagi lokasi yang belum ada bekalan elektrik yang kekal. Di bawah dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, Kementerian Tenaga melalui Jabatan Perkhidmatan Elektrik hanyalah komited untuk menukar lampu konvensional ke lampu LED sahaja. Buat masa ini, Kementerian Tenaga melalui bahagian Tenaga Lestari dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik sedang membuat kajian mengenai dengan cost effectiveness dan kepentingan bagi pemasangan solar powered LED street lighting dalam negara ke arah menyokong dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam bagi penggunaan tenaga solar. Sidang disambung lagi hari ini pukul 9.30 pagi. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 15 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes 206 ialah seorang lelaki berumur 46 tahun yang tiba di negara ini dari Jakarta dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 736 pada 7 Mac 2021. Pengesanan kontak telah mendapati terdapat 2 orang kontak terdekat bagi kes tersebut dan keputusan ujian awal swab kedua-dua kontak
adalah negatif. Kesemua kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan berada dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 188. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 586 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,237 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 320 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,060 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Syarikat Kilang Papan Batam itu Sendirian Berhad memenangi kategori A dan B dalam pertandingan pembuatan perabot kayu yang julung kali diadakan di negara ini. Pertandingan bersempena Hari Hutan Antarabangsa 2021 itu bertujuan mempromosikan produk perkayuan tempatan, khususnya perabot kayu dan mengetengahkan kreativiti pertukangan kayu syarikat dan pengusaha industri perkayuan di negara ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pertandingan memfokuskan penghasilan perabot kayu yang berkualiti dan marketable dengan harga berpatutan dan mampu milik serta bersesuaian dengan dalaman rumah perpindahan yang disediakan di bawah skim Rancangan Perumahan Negara Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan. Majlis penyampaian hadiah diadakan pada hari terakhir Expo Produk Perkayuan Negara Brunei Darussalam yang berlangsung sejak 18 Mac lalu. Antara yang hadir, Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah berhasrat memartabatkan tulisan Jawi khususnya kaligrafi Islam. Dalam mencapai hasrat tersebut, pusat berkenaan mengendalikan pelbagai program dan aktiviti khusus dalam bidang seni khat sepanjang tahun untuk disertai orang ramai termasuk para pelajar. Pertandingan seni khat tempatan 2021 sempena sambutan Isra' dan Mi'raj diadakan di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Rumah Semaun, Jalan Jorambak. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan juga Pengerusi Lembaga Tadbir Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Bermula 18 Mac lalu, pertandingan berkonsepkan spontan dibahagikan kepada 3 kategori. Tujuannya mengetengahkan individu-individu tempatan yang berbakat dalam penulisan khat melalui pertandingan sama ada peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah.